العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. أما بعد، soal apa? بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Buku Surat 258. Ini masih dalam bab tawakal ni kan. Nah. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah lah yang mencipta kamu, kemudian Ia memberi rezeki kepada kamu. Pakai ni. Jadi kata dia, kita harus yakin bahawa Allah Ta'ala menciptakan makhluk ke dunia dengan rezekinya, sehingga sangat berbahaya jika seseorang bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Qala Ta'ala: Inna Allaha huwar razzaq, Inna Allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah tu sifat Razzaq, Maha pemberi rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana," atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya kamu bertawakal kepada Allah Ta'ala dalam urusan rezeki ini dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada kamu rezeki seperti mana diberi kepada burung. Keluar daripada sarang perut kosong dan lapar, dia patah balik ke sarang, perut dah kenyang. Itu Nabi sebut. Itu kalau ni kita betul-betul tawakal dan serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imam ataupun seorang laki-laki, walaupun dikelompokkan daripada golongan tabi'in, tapi dia sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah kerana khidmat dengan mak dia, bakti dengan mak dia. Kemudian selepas mak dia meninggal, pergi Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pun wafat. Nama dia Uwais.
Wais Al-Qarani radhiyallahu taala anhu ardah, yang disebut dan pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenal oleh semua penduduk langit walaupun sungguh tidak dikenal oleh penduduk bumi. Jadi dalam hal tawakal dia pernah menyebut, kalau seseorang beribadah kepada Allah ibarat macam 1000 tahun punya ibadah, sehebat 1000 macam punya ibadah, tetapi masih lagi longgar perasaan jaminan, rasa jaminan daripada Allah Ta'ala dalam urusan rezeki, semua ibadahnya tertolak. Macam tu sekali. Mesti rasa jaminan daripada Allah Ta'ala itu bulat, sepenuh. Sebab tu dia kata orang yang sentiasa merasa ada jaminan dari Allah Ta'ala, Allah urus dah rezeki, maksud dia jaminan Allah, jenis ni akan tenang dan aman hidup dia, tak gelisah. Memang rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tetap atas semua orang, tapi dalam masa yang sama usaha itu suatu tuntutan. Tapi tidaklah sampai tahap usaha seseorang sekiranya tidak memperoleh apa yang dihajatkan atas usaha dia, itu menjadikan dia keluh kesah, kecewa, apalagi menyalah-nyalahkan, bukan sekadar menyalahkan manusia sesama dia, bahkan menyalahkan takdir yang dia tetap Allah Ta'ala atas dia, menyalah-nyalahkan. Itu lagi bahaya. Jadi akan rasa tenang seseorang yang memang dah rasa jaminan Allah, rezeki yang Allah Ta'ala kurnia pada seorang tu dah tetap dah. Macam yang pernah saya sebut hari tu ni, yang disebut oleh ulama, bukan saya sebut, cuma saya nak call daripada perkataan ulama beberapa minggu sudah. Kalau tuan-tuan lupa, tapi saya yakin tuan-tuan memang lupa. Jadi dalam keadaan disebut apa? Apa nama? Kalau seseorang dah mengetahui tentang rezeki itu menjadi ketetapan Allah, maka dia tidak akan rasa apa. Kenapa? Apa yang telah ditetap Allah untuk dia tu tak akan jatuh ke tangan orang lain. Dan apa yang telah ditetap oleh Allah tu bukan habuan dia, usaha macam mana itu akan ternafi daripada hak milik dia. Dia kan tenang hidup dia. Jadi begitu juga kita kalau memperoleh sesuatu yang kita usahakan, tidak menjadikan kita gembira sehingga lupa daratan. Itu sebahagian manusia dah dapat sedikit lebihan daripada Allah dari sudut rezeki, dia jadi lupa. Dia jadi lupa sebab dia gembira, dia rasa ini daripada usaha dia, dari titik poluh dia, bahasa kita bahasa titik poluh lah. Akhirnya menjadi manusia yang kufur. Di situlah Allah Ta'ala sebut, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikitnya hambaku yang bersyukur. Itu kadang-kadang bukan setakat dibiar begitu, Allah datangkan peringatan lagi, datangkan begitu begini supaya dia beringat. Tak ingat juga, tak mau lagi bergerak untuk bersyukur pada Allah Ta'ala. Sehingga satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Surah At-Taubah tu ayat tu ujung-ujung sekali tu, 3-4 ayat sebelum habis surah Taubah. Dan Allah Ta'ala kata, awala yarawna annahum awala yarawna annahum, tidakkah mereka melihat bahawa mereka itu diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah Ta'ala setahun tu sampai sekali, 2 kali. Fi kulli amin marratan aw marratain, setiap tahun ada saja musibah Allah bagi, kadang sekali, kadang 2 kali, musibah yang besar-besar ni. Thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun, tak juga bertobat, tak juga beringat, tak juga bersyukur. Jadi manusia, kadang-kadang kita Allah Ta'ala beri musibah jerabu, musibah juga banjir, musibah ujian juga, apa lagi, penyakit, semua tu musibah dan ujian daripada Allah. Tu kadang-kadang bukan sekali, kadang-kadang bukan 2 kali. Quran sebut sekali dan 2 kali, kadang-kadang lebih daripada tu.
Tapi yang tak semayang tetap juga ramai. Tak semayang. Banyak masyarakat kita wal'iyadzubillah yang masih tak semayang di Islam, kan? Tak semayang. Macam mana? Tapi duit dapat juga. Rezeki tak butuh. Akhirnya bila Allah Ta'ala bagi, kadang-kadang ujian dan musibah pada dia, dia mula merabung-rabung, tak tahu mana pun punca nak cari penyelesaian. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Ni. Binatang pun Allah tetapkan rezekinya. Tak ada akal binatang. Dan tiadalah suatu pun dari makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Dabbah. Dabbah ni binatang yang melata, umpama macam ular, tu pun ada kaki. Ular tak ada kaki, kan? Tapi rezekinya tetap ada, kan? Macam kita ni makhluk yang paling sempurna yang Allah Ta'ala sebut, kan? Sempurna dari sudut apa? Yang pertama akal lah. Nombor dua, susun atur struktur daripada jasad tubuh badan kita ni. Allah atur cantik dah. Satu-satu Allah susun cantik. Itu Allah Ta'ala kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim tu susunan dia tu cantik. Bentuk yang Allah Ta'ala create manusia ni cantik. Walaupun muka mungkin lain sikit, color lain sikit, saiz tak sama, tapi dia serupa. Kepala duduk atas sekali, susun mata di mana, mulut di mana. Kalau hidung Allah Ta'ala letak kita kat dahi, lubang atas, payah kita hujan lomeh, kan? Nak takung air, kan? Tapi Allah Ta'ala buat elok hidung kita sini, kemudian lubang ke bawah. Kalau lubang ke atas, parah kita, kan? Itu kan cantik, susun atur Allah Ta'ala bagi kita. Tengok binatang, Allah Ta'ala bagi empat kaki. Kita nak kata tangan ada ke tidak? Lembu, kobau, kuda, tu kalau kita kata empat kaki, tak ada tangan lah kat dia. Kita tangan ada, kaki ada. Sebulat tu kita tengok binatang ni, dia gatal. Kepala dengan punggung sama paras, kan? Kepala ni yang letak otak tu kat kepala lah. Tapi Allah Ta'ala bagi manusia, kepala ni atas sekali, duk otak ni, punggung bawah. Mana? Dia cantik susun tu. Akal yang paling mulia tu Allah letak atas sekali. Gajah dia, gajah tak atas sekali, cantik lah. Ini tak macam manusia. Jadi manusia ni lebih hebat lah. Dan binatang pun Allah tetapkan rezeki dia. Apalagi kalau manusia yang ada akal, susun atur daripada segala anggota badan dia cantik, elok. Kaki dengan melangkah, tangan dengan mengambil dan apa dan sebagainya, mata dengan melihat, telinga dengan mendengar. Ada juga telinga ada, tapi pokak ada ya, tu cacat namanya. Ada juga orang ada mata buta, tu cacat namanya. Bukan semua. Sebab tu alhamdulillah kita, bila kita tengok ada orang cacat, kan, kita jalan-jalan tengok-tengok ada orang buta, pernah tak kita fikir, ya Allah syukur kau bagi aku colik? Pernah tak kita terfikir? Lepas tu pula kita jalan-jalan tengok orang pokak bisu sama-sama, dia ada 3 orang main tangan tek 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 tek. Kita ada taklah hati, ya Allah syukur kau bagi aku boleh dongan ni. Kau pokak aku mampu nak cari makan di mana ni, kan? Kita ni satulah manusia. Bila kita dalam keadaan sakit sangat, baru kita rasa nikmat sihat. Tapi tang sihat, bila sihat kita tak rasa nikmat sihat ni, kecuali sikit je. Bila kita dah sakit baru kita rasa nikmat sihat. Macam itulah kita bila nak makan. Kita akan rasa nikmat makan bila kita lapar. Nombor 1, nombor 2, nikmat makan free. Orang belanja, tu sedap. Tapi yang paling sedap nikmat makan ni bila kita lapar. Nikmat minum bila kita dahaga. Nikmat kaya bila dulu kita pernah miskin. Kalau keluar-keluar pada perut emak kita, pak emak kita semua kaya dah, daripada beberapa keturunan dulu. Tahu-tahu keluar dengan timbunan duit. Anak cipta birthday, belian dia bagi kan. Apalah kita tak ada, dia ada, tengok lah.
Anak lulu SPM, BMW 6 series. Kita basikal nak beli pun habis payah kan. Saya lah. Anak lulu peso nak beli basikal pun morning. Ini BMW. Kan. BMW tak apalah jadi ada duit. Kan. Jadi makna lahir-lahir tu dah keliling dengan mewah. Besok tak masa orang kata dia kaya, dia kat siapa, tak ada kat siapa. Tapi bila dulu singkit tu singkit. Mana dia tak beringgit lah. Koping tak apa ada. Duit tak ada. Tiba-tiba Allah bagi kita rezeki, tak macam mana menang peraduan kau apa kau. Kan? Dapat hadiah kau, cabutan bertuah kau. Kawan saya ada dapat cabutan bertuah. Dapat baku sebesar-besar. Baku basuh kain, jadilah. Alhamdulillah. Hadiah ya kan. Kita nampak motor nampak kereta nak kereta. Itu nampak banyak-banyak tu ada baku tak nak, tak nak tu yang kita dapat. Tengok tiba-tiba menang contoh kan, Shell Kobek Peraduan dapat menang 300,000, 1 juta. Tahu kan. Tu yang balik di Pondok Mekah tu. Saudara maru kan meninggal di Pondok Keren tu. Ahli waris dapat 1 juta kan. 1.1 tu dia 1.1 juta tu bukan sikit tu. Tak ada beradik sekarang dah mengaku dah. Dah mula dah. Dah mula dah. Bila dapat, bila masuk akaun kan. Duit tu kan. Pasal duit. Tu yang jadi bergaduh tu kan. Bergaduh. Apa nama, itu pula fikir orang tua tu pun pergi haji pun balik pun tentu lama 2-3 tahun hidup padam tu dia eloklah pergi sana umpet 1 juta lebih kata kan. Tak, ini hati orang jahat biasa macam tu. Bab duit macam tu. Waliyadzubillah. Tapi itulah. Tapi tu pula fikir pula. Siapa kat datang tahun ni nak pergi haji, bila kat dokek keren tu sikit kan. Orang hati jahat macam-macam je ni manusia. Sampai duit. Contoh ni kalau tentu dah Allah Taala dengan apa siapa susah-susah semayang, itu dia tanya itu kan. Ada tak lagi haji tu kan? Tak ada dah. Dia haji dia. Ada pula tapi haji dressing lain macam tak apalah. Balik kerja kot. Tak itu dah haji kata itu tengok TV yang itu kan. Itu macam mana? Sebab hidayah tu pun kita kena usaha cari. Dan kalau kata macam itulah, berapa susah-susah kita dengan semayang. Kalau dah tentu dengan aku kan usaha juga. Nak syurga pun kena usaha. Usaha dengan apa? Dengan semayang. Kalau semayang ada nampak corah lah masuk syurga. Dan syurga tak semayang, golap tak hui. Jadi macam mana kita kata semayang? Boleh lah, memang lah. Dari satu sudut memang ada kebenaran kan. Semayang macam mana pun Allah Ta'ala campak dengan aku, ya betul. Tak semayang Allah Ta'ala nak masuk dalam syurga, ya betul. Hak mutlak Allah itu pada Allah, pada kita tak macam tu. Kita kena usaha. Kena usaha. Sebab tu kalau macam tu sia-sia lah Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Orang yang beriman, beramal soleh, apa Allah Ta'ala sebut? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga, mengalir bawahnya sungai-sungai. Allah letakkan di antara syarat untuk masuk syurga tu dengan iman dan amal soleh. Amal soleh. Kalau macam tu sia-sia Allah Ta'ala sebut ayat dalam Quran. Allah tidak akan buat sesuatu yang sia-sia, mustahil. Itu hak mustahil Allah Ta'ala. Betul. Baru hari ni betul lah, sebab itu tak sebut betul lah. Alhamdulillah kan. Allah tak buat sia-sia. Jadi dalam keadaan tu kena usaha. Kalau rezeki pun macam tu, kita dah kata rezeki dah hak tetap Allah Ta'ala dah tentu dah. Masing-masing semua ada habuan dan bahagian ketetapan yang Allah dah tetap dah. Rezeki masing-masing. Pasal apa kita berkerja ni? Kalau duduk diam, teng. Nak makan mahal, nak duit. Hebat ya. Tepi sejadah tu kat rumah ni. Belum doli tadi. Tunggu petanggang. Pergi belah kapet pun. Bawa bantang. Belum doli, tunggulah. Dah macam tu rezeki datang nak. Wirid lah kita, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya la ilaha illallah. Belum lagi la ilaha illallah. Kita tahu kan. Islam asas di usaha. Dah sebut dah. Kalau tidak Nabi SAW tak susah-susah orang-orang nak sampai ke Islam kat kita. Orang tu lah untuk diusaha.
dia pertahankan Islam supaya boleh sampai ke kita. Dah sampai ke kita mudah-mudah kita tak amalkan dia secara bersungguh. Kan? Yang senang Nabi doa, duduk atas kerusi doa, ya Allah, Islamkan orang Quraisy semua. Senang kerja kan. Tapi ya susah kan. Tapi Nabi pun pula usaha juga. Itu nak menunjukkan Islam ni juga asasnya usaha. Sehalnya usaha dan bersungguh-sungguh. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka yang sungguh-sungguh pada jalan kami, sungguh-sungguh maksud apa? Usahalah. Lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan bagi mereka. Jalan tu pun macam-macam lah. Kalau kita susah, jalan nak senang. Kalau kita sempit, jalan nak lapang. Kalau kita sakit, jalan nak sihat. Tu masuk jalan-jalan. Apa nama baru ni, pergi Bogor, balik ni saya sakit dah tuan, cari beret. Cari beret. Nak kata food poisoning tak, tapi halau-halau ke situ lah. Dia orang kata kalau pindur ni itulah, dia kata kalau air tu jangan minum sebarang, jangan makan jual tepi-tepi jalan. Tapi tepi-tepi jalan dia sedap kan. Belah saya tak makan lah, balik sakit perut. Dia sakit perut. Jadi sampai hari ni tak logo lagi ni. Tak logo lagi, tapi kurang lah sini. Dah. Nampak kuih sikit. Bukan sikit, banyak je. Jadi sebelum balik, saya pergi Bogor, di pesantren Syekh Nuruddin. Di antara yang kami belajar di sana, satu hadis ni sahih. Nabi SAW mengajarkan, kalau kita sakit, yang jadi syifa bagi kita, cara dia macam mana nak syifa pada penyakit umum, penyakit apa pun. Yang Nabi SAW kata syifa min kulli da'in la sam. Kita biasa dengar habbah sauda macam tu kan. Ini ayat Quran. Apa ayat dia? Ayat penghujung daripada surah Al-Hasyr. Law anzalna. Kan? Ini cara dia. Ni saya sampaikanlah. Tapi saya nak sebut tadi ni, ada kena-mengena dengan ni. Jadi cara dia, ambil tangan kanan kita letak kat kepala, baca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Habis ayat tu dah insya-Allah mujarrab, insya-Allah sihat kita, insya-Allah dengan izin Allah Taala. Hadis itu sahih. Balik-balik sakit pun apa semua, law anzalna hadzal qur'ana ala jabal, baca tak elok kan. Pasal apa? Allah kehendak. Yang ni usaha kita. Allah kata tak bagi, tak pay kita. Kalau Allah bagi, dapat. Tapi tetap usaha. Ini di antara cara usaha. Apalagi kalau usaha tu memang ada hadis. Dapat paling tidak dapat berkat. Paling tidak dapat pahala daripada usaha. Sungguh pun tidak mujarrab. Tu kita orang mukmin macam tu lah. Kalau rasa macam tu, kita usaha tak dapat, cari pergi kerja, cari tak dapat duit. Tak apa, alhamdulillah. Usaha kita dapat pahala. Pi hasil tak dapat. Tapi usaha tu ada nilai, insya-Allah. Support tu lah. Kan? Boleh letak ke kepala. Kadang-kadang rasa macam dia tak betul baca apa kan. Baca sekali lagi. Law anzalna. Sakit juga. Lepas daripada tu baru pergi klinik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal juga lah. Bismillah. Ya Allah, mudahan dengan baik logo kurang makan baik. Itu usaha kita. Kan? Jadi law anzalna tu, kalau boleh amal hadis tu sahih kan. Tapi kalau tak elok, janganlah telefon saya. Kasut macam tadi lah kan. Tak elok tu kehendak Allah Taala, tapi itu usaha kita. Letak kat kepala, tangan kanan, tangan kiri, kau takut masuk hospital balik. Tak salah kan. Orang kata tangan kanan, letak tangan kiri. Lagi elok patut elok, sakit tahu lagi. Tak guna cara. Baik, ayat ini kata dia, ayat yang baca tadi, fa warabbis samai wal ardi innahu al-haqqu mithla ma annakum tantiqun. Ayat ini bawa maksud bahawa setiap orang hanya dapat berbicara dengan lidahnya sendiri dan tidak mungkin berbicara dengan lidah orang lain. Memanglah
Orang cakap takkan kita nak beli cakap lidah orang. Demikian juga dengan rezeki. Setiap individu akan memakan rezeki yang dah diperuntuk Allah Ta'ala baginya. Kalau Allah peruntuk rezeki untuk orang lain, tak dapat kat kita lah. Dah Allah dah peruntuk kat kita, takkan jatuh kat tangan orang lain. Baru saya ingat itu kata-kata Hasan Basri rahimahullah. Saya kata, saya sebut tadi tu, itu perkataan ulama. Tu ulama yang sebut tu Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Dia kata kalau yang dah tetap dah Allah Ta'ala untuk kita, tu tak akan jatuh ke tangan orang lain. Dan kalau dah Allah tetap untuk orang lain, tu tak akan jadi hak kita. Maka dia akan tenang. Orang jenis macam tu, bab rezeki akan tenang. Jadi kata orang risau, keluh kesah, apa semua ni, tu jenis yang tak ada lagi. Dia tak berpegang kuat lagi dengan yang tu. Selain daripada yang memang Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, khuliqal insanu halu'a. Manusia dicipta dalam keadaan sentiasa keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Lebih tahu bila dia diberikan kesusahan, dia jadi jazu'a. Jadi gelabah minta doa dengan Allah. Labah minta doa, minta doa. Wa idza massahu alkhair manu'a. Bila dapat pula kebaikan, mana dia kesusahan dia dah terhapus, diangkat oleh Allah Ta'ala, jadi senang. Lupa diri dia, lupa daratan dia. Itu sifat manusia kebanyakan. Ya wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikitnya hamba-Ku yang bersyukur. Baik, Yazid bin Mar'ad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ada seorang laki-laki sedang kelaparan duduk di suatu tempat yang tidak ada satu pun untuk dimakan. Kemudian berkata, ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang telah Engkau janjikan itu. Maka pada ketika itu perutnya terasa kenyang dan hilang rasa dahaganya. Ini tuan-tuan ialah manusia ni lain-lain maqam. Pernah diriwayatkan suatu cerita, seorang laki-laki bermusafir jauh untuk sampai ke Madinah Al-Munawwarah, nak ziarah masjid dan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam musafir yang jauh berminggu-minggu, sampai di Madinah waktu malam ke pagi lah. Bukan malam, pagi dah, kira-kira nak ke subuh lah. Kalau time kita ni mungkin lebih kurang pukul 4 lebih sikit macam tu. Sampai dalam keadaan sangat lapar, nak cari makanan tak ada, orang masing-masing tidur. Kalau kita ni kedai tutup lah dah. Duduk masjid, duduk masjid, sentiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun terlelap. Bila terlelap, bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumpa Nabi makan sama dengan dia, makan hidangan, makan dan dalam mimpi itu siap Nabi menyuapkan roti. Dia makan roti, bukan roti macam kita roti gardenia, tidak. Dia roti macam lempeng kan, roti Arab macam itulah. Roti dia panggil apa, roti macam roti nan, dia kurang lah. Jadi sebahagian daripada tu Nabi suapkan ke dalam mulut dia. Seronok dia sebab makan sama dengan Nabi dalam kelaparan tu. Dan yang terakhir sekali, Nabi ambil secubit lah bahasa kita, sepotong. Nabi sorahkan kat tangan ni, maka dia pun ambil. Dia ambil ya, maka terdengar laungan azan subuh. Terjaga dia. Subuh dah masuk, terjaga dia. Bila terjaga tu, yang mimpi tadi bagi roti tu ada dalam jago dia, terbawa dalam jago dia. Tu makom tak sama, karamah lain. Kita kalau mimpi makan sedap-sedap di jago, air liur lagi tinggal kan. Benda tak ada. Air liur lagi. Tu makom tak sama, makom lain. Darajah tak sama. Itu di antara yang disebut dalam kitab, karangan tak silap saya ada sebutlah Hilyatul Auliya, ataupun kitab yang lain, kitab Imam Baihaqi apa nama tu, cerita-cerita karamah para wali, karamah orang-orang jadi kekasih Allah Ta'ala.
Ada juga dalam kitab Karamatul Awliya, Qisasun wa Ibar. Itu juga ditulis oleh Syekh Nuruddin, ada tulis itu kan. Tentang kemuliaan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi karamah ni memang ada. Benda pelik-pelik yang berlaku kepada kekasih Allah, kan. Min khawariqil adat, daripada perkara yang mencari adat. Antara dia tu yang dikatakan karamah. Ada sebahagian ulama mengatakan mukjizat itu adalah bagi para nabi, karamah itu bagi umatnya. Kan? Jadi maksud dia nak bagi tahu dua-dua tu sama, bukan sama dia martabat dah samalah, tapi sama dari sudut dalam kelompok benda-benda pelik. Dalam kelompok benda-benda yang luar daripada batasan adat kebiasaan. Kan? Jadi mukjizat itu daripada para nabi, Allah letakkan daripada nabi. Karamah untuk umat dia, untuk pengikut. Kalau nabi dulu pengikut-pengikut ada juga karamah kan. Kalau kita zaman nabi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada karamah dia, bahkan karamah daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebahagiannya Allah bagi sebanding dengan mukjizat para nabi dulu. Di antara dia apa? Di antara dia yang pernah dibakar hidup-hidup keluar selamat. Siapa nabi yang pernah dibakar hidup tapi selamat? Ibrahim alaihissalam. Umat Muhammad SAW itu Abu Muslim Al-Khawlani sebiji. Dia pernah dibakar oleh umat dia, keluar mengiging. Pasal apa? Sejuk aja dia. Api bakar tu sejuk. Itu Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Nama sebenarnya Abdullah bin Thuwab. Begitu juga orang yang pernah berkata-kata selepas mati. Siapa dia? Imam Allahumma salli ala Rabi'i bin Hirash. Itu kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semayang dalam kubur. Siapa dia? Para nabi yang di antara nabi yang semayang dalam kubur, siapa dia? Musa alaihissalam. Siapa pula daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa dia? Thabit al-Bunani, seorang tabi'in, murid kepada Anas bin Malik, guru kepada Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu ajma'in. Banyak lagi cerita-cerita yang lain. Yang sebiji-sebiji macam mukjizat Nabi dulu tu dah Allah Taala kurniakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu terpilihnya umat, kan? Terpilihnya kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, dan bertawakallah, berserahlah diri engkau kepada Allah Tuhan yang hidup, yang tidak akan mati. Itu sifat Allah Ta'ala, hidup, tidak ada permulaan hidupnya dan tidak ada penghujungnya, takkan mati-mati. Allah tak ngantuk, Allah tak tidur, Allah tak mati dan seumpama. Membersihkan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi dia. Tapi masalah bila ada ayat-ayat mutasyabihat yang kalau ahlu sunnah wal jamaah tu mesti ditakwilkan. Tapi kalau ikut salafi sebahagian ni tidak mentakwilkan, ambil daripada makna tu sebiji, membawa kepada waham, bawa kepada makna yang kabur, yang boleh membawa kepada tasyabuh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tak layak bagi dia. Jadi seolah-olah membuat kepada nilai mentajsimkan Allah, umpama tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka. Itu ulama ahlu sunnah wal jamaah mentakwilkan kuasa. Tapi sebahagian daripada kita ni meletakkan makna tangan yang layak bagi Allah. Tangan maksudnya Allah ada anggota. Tak boleh lah macam tu. Dia kan elok kita ambil jalan mentakwilkan, selamat daripada makna yang kabur, yang mentasbihkan sesuatu dengan Allah yang tidak layak bagi dia. Laisa kamitslihi syai'. Macam tu juga Allah dikatakan adanya satu tangan, satu lagi Allah Taala ada wajah. Tabar macam mana? Allah Taala ada muka. Surah Ar-Rahman kan. Macam mana? Allah Taala ada muka, wajah.
Mana ayat dah? Lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina. Lupa dah ayat ni. Jadi makna dia ayat itu menyebut Allah tu ada muka. Di ulama ahlu sunnah wal jamaah meletakkan muka itu adalah sebagai zat Allah yang suci, zat Allah yang sempurna. Ataupun ada juga yang mentakwilkan dengan kemuliaan dan keagungan. Sebab muka ni tempat yang paling mulia kalau struktur jasad manusia. Muka paling mulia. Nanti nak sabitkan kemuliaan dan keagungan Allah. Tapi sebahagian kata muka Allah lah. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Macam mana pangkalan? Muka Allah lah. Itu membuat kepada nilai tasyabuh ataupun mentajissimkan Allah Taala. Wal iyad billah. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah jualah hendaklah kamu berserah. Setelah kamu bertindak menyoal ni, maknanya dia usaha. Serah selepas kita usaha. Tawakal selepas kita usaha. Satu orang laki-laki dia bawa unta. Kemudian dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak masuk masjid ni, nak masuk masjid. Ya Rasulullah, aku ikat unta kemudian tawakal masuk masjid, ataupun aku biar je. Aku biar saja tawakal, ataupun aku ikat unta tu kemudian aku tawakal bersorah. Macam mana ya Rasulullah? Rasulullah SAW kata, kau ikat dulu ke pokok, kemudian pokok tak salah, kau ikat dulu kemudian baru kau sorah tawakal. Itu cara. Ada usaha. Maka kata dia, barang siapa tidak menghiraukan firman Allah bahawa rezeki datang daripada Allah, tidak menganggapnya sebagai janji Allah, merasa tidak tentram dengan jaminan Allah, tidak merasa senang dengan ketetapan Allah, menganggap sepi perintah dan pahala serta ancaman Allah, maka dia akan merasakan sendiri akibat perbuatannya. Itu benda yang kait dengan benda yang penting lah. Serah pada Allah Ta'ala pada perkara yang besar. Rezeki urusan dah jadi ketetapan Allah. Kita usaha je tak dapat, kita serah lah. Nak macam mana? Takkan kita nak ngamuk-ngamuk kat orang sebab kita tak dapat. Bila Ramadan bila? Tahun ni kau tahun yang sudah. Berebut nak dapatkan lot niaga di bazar Ramadan. Nampak bergaduh-gaduh. Tu kat Seremban dengan cerita sini saya tak tahu lah. Bertumbuk-tumbuk, bertendang-tendang. Patut dia dapat ni, tak dia dapat, patut dapat. Itu kan kalau itu sebab dia tak buka kitab lah kan. Kalau buka kitab dia faham tak ada apa. Mengamuk-amuk, dia takkan salah-salahkan orang kalau memang dia tahu. Kalau Allah dah tetap untuk aku, takkan lari ke mana. Kaifa anta baqaita baina qaumin yukhibbi'una rizqa sanatihim lidha'fil yaqin. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, bagaimana engkau panjang umur dan hidup di tengah-tengah orang yang suka mengumpul harta untuk bertahun-tahun, yang disebabkan oleh keyakinannya yang lemah. Sungguhlah harta banyak, tapi dia merasakan itu daripada usaha dia. Allah tu dah tak berapa dalam kepala, ataupun tak ada sama sekali. Sebab tu kadang-kadang harta penyebab utama kepada Allah. Kalau kita perhati betul-betul dah, Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Alhaakumut takatsur. Kamu dilekokan dengan harta yang banyak. Kalau leko habis lah. Penghujung tu apa? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian besok ni kau mesti akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah kepada kamu. Lagi banyak tanya. Lagi banyak harta, lagi banyak tanya.
Kalau kebetulan harta disalurkan ke arah kebaikan, pertanyaan tu jadi suatu kebanggaan bagi dia. Dia jawablah maksudnya. Tapi kalau yang sebalik, wal iyadu billah. Kan? Tu mana? Kadang-kadang orang kayu, sekayu-kayu hebat kayu, semua orang tahu kekayaan, dia mati seorang. Mati seorang. Kemudian yang menyembahyang tak ramai. Baru-baru ni ada orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, kan ada hadis menyegerakan urusan jenazah ke kubur tu suatu hak tanggungjawab orang Islam. Mestilah. Tapi kadang-kadang tengok hantar ke masjid, orang tunggu sampai masuk azan. Kalau zuhur tu masuk waktu zuhur dulu. Kalau asar tu masuk waktu asar dulu. Ya. Kadang-kadang dalam 15 minit, 20 minit, setengah jam sebelum masuk zuhur, dia letak keranda duduk belakang, ditunggu. Zuhur tak apa setengah jam. Kalau Jumaat, kalau lebih daripada tu lagi, masa jam lebih kadang-kadang. Ya. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang dia letak pukul berapa? Pukul 12.45. Azan Jumaat pukul 1. Abi kedebak kedebuk pukul 2. Jadi sembahyang jenazah pukul 2. Itu dah sejam lebih. Ya. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ada disebut sebahagian ulama kenapa harus, bahkan sebahagian mengatakan sunat lagi. Kenapa? Kerana kalau kita yakini itu boleh menghimpunkan ramai orang, maka eloklah. Daripada sembahyang jenazah 3-4 orang, segera sembahyang 3-4 orang. Tapi kalau kita lambekkan sikit dalam 15 minit, 20 minit, atau kalau kita kata setengah jam, tapi boleh menghimpunkan 5-60 orang, apalagi kalau hadis kata 100 itu kan, wajabat lahul jannah, akan nampak syurga dia, mudah-mudahanlah dengan izin Allah Ta'ala. Tu kan itu ada satu kebaikan disebutlah kitab fiqh Syafi'i itu tentang semayang jamaah tu. Kalau ramai, lagi afdal solat jamaah, solat janazah. Jadi dari sudut itu tu bolehlah kita tunggu, tapi taklah sampai 5-6 jam, 5 jam terlalu lama. Kalau setengah jam, 1 jam tu masih boleh diperkirakan. Ramai 100 orang, okey, cantik, Allahu Akbar. Kita sendiri pun boleh kita mengharap-harapkan doa dengan Allah Ta'ala, besok kalau mati, Allah biarlah ramai yang menyembayangkan jenazah kita. Tu boleh. Tapi jangan dengan sikap apa? Besok kalau dia mati, sok biar ramai-ramai yang orang datang tengok, dan lah orang alim, dan lah orang hebat, dan tu dah tak elok. Itu termasuk daripada yang disebut dalam hadis, besok di antara kenapa seseorang itu diazab, innal mayyita yu'adzabu bi buka'il hayy. Dalam satu riwayat, innal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahli. Sesungguhnya seorang ataupun satu mayat itu diazab dikarenakan tangisan orang hidup. Satu riwayat, satu mayat itu diazab kerana tangisan ahli keluarganya. Kenapa? Kerana memang dia nak macam tu. Suatu ulama kata kerana dia berwasiat begitu, maka haram. Maka itu penyebab kepada si mati itu diazab. Kerana mungkin masa hidup dia posan macam tu, wasiat macam tu, dan mati besok kau nangis meraung, kau kuat sikit ya. Kau semua ni mesti nangis, kau kuat sikit. Nampak grand sikit dan mati ni. Nampak hebat dan mati ni. Tak apa, dan bayarlah, tak apa, siap-siap dan bagi masa hidup sekarang. Berapa? 1,000 dan bagi seorang 1,000. Contoh. Itu bakal diazab. Tangisan tu diazab. Kan? Dulu saya duduk adalah di kawasan ni 9 tu lah. Lu orang Cina, dia kalau mati, van jenazah depan tu, belakang dia tu ada orang jubah hitam tutup kepala, ramai menangis. Dulu tak faham pun masa saya dulu, muda-muda kocik-kocik dulu lah. Sekarang masih muda lagi, kocik-kocik dulu. Nangis belakang tu semua nak bayar tu, diupah. Orang Cina ni dululah, saya tak tahulah sekarang. Kalau dulu ialah sekarang pun beza. Dulu orang Cina kalau semayang, apple, limau, apa semua buah-buah tu original. Sekarang plastik dia kan. Sebab letak-letak tak ada, letak-letak hilang kena rembat. Letak plastik elok situ bertahun. Tuhan dia pun kita merang kan. Jadi apa nak cerita Cina lupa. Jadi nangis tadi tu. Itu diupah tu.
Pek duit tu. Kan? Dia ramai menangis. Yang paling dahsyat yang nangis-nangis tu ada Melayu tu. Dapat duit RM30, dapat RM20, dapat duit. Kan? Dia buat lah seorang. Dia ngilo tu. Pek upah tu. Tapi sekarang tak ada dah. Dia main CD nangis-nangis tu. Dia nyanyi ke CD tak pakai orang dah, buang duit dia. Kalau posan gitu dia azab. Begitu juga kalau tak diposan sekalipun tapi ada keinginan dan niat macam tu pun dia azab juga. Wal iyad billah. Dan kalau mati besok, hati ni bercita-cita kalau dia mati besok biar ada ramai orang datang, kemudian yang nangis-nangis meratapi kematian dan yang datang ni biar orang hebat-hebat bosan tengok. Keinginan macam tu pun bakal diazab besok. Wal iyad billah. Sampai macam tu. Ini perbahasan ulama lah. Dia kan elok kalau kita menginginkan yang elok-elok, yang baik-baik. Antara itu jadi, ya Allah kalau dia mati biarlah ramai menyembahyangkan jenazah, dan kalau boleh yang ramai tu ya orang soleh-soleh elok. Itu kan elok. Ya Allah kalau dia mati besok biarlah tompek-tompek yang baik umpama masjid, surau. Ya Allah kalau dia mati biarlah urusan ibadah, semayang, puasa, zikir, baca Quran. Ya Allah kalau dia mati biarlah bersama dengan orang soleh, didoakan dan dipatihahkan. Itu keinginan yang baik-baik. Tak apa. Tapi kalau sebalik tu sebahagian daripada penyembah kepada diazab. Tak masuk kubur lagi. Wal iyad billah. Dalam kain kapan itu pun dah diazab oleh Allah Taala. Bagaimana bentuk azab Allah alam lah, tapi hadis kata macam tu. Kan? Hadis kata macam tu. Bukan cerita dalam kubur cerita lain lagi. Kubur cerita lain ni. Masuk kubur dah disempit oleh Allah Taala. Wal iyad billah. Bahkan orang mukmin pun ada. Sebutlah hadis tu. Orang mukmin meninggal masuk dalam kubur, laqad dhamma dhammatal qabri thumma furrija anhu. Dia masuk kubur, disempit kubur tu, kemudian akan dilapangkan. Jadi sempit kubur tak sama macam orang kafir. Orang kafir sempit kubur tu sebagai bentuk azab bagi dia, sehingga berselisih tulang-tulang. Tapi bagi orang mukmin, kata ulama, dia masuk ke dalam hadis, sempit kubur itu adalah dakapan kubur, dakapan mesra. Macam saya pernah cerita dengan tuan-tuan, tapi saya yakin tuan-tuan lupa. Jadi kalau kita jumpa anak kita dah lama tak jumpa, rindu dendam kita dengan anak kita, kan kita peluk dia. Adakah kita jumpa mula-mula ajak makan KFC dulu? Tak, peluk dulu. Peluk dulu, erat-erat, peluk. Baru kita bawa pergi jalan dah sana. Peluk tu sebagai melepaskan rindu. Begitulah bumi, tanah ni seolah-olah dia meraihkan masuknya jasad orang mukmin ke dalam dia. Bahkan ada riwayat hadis dia siap sebut selamat datang lagi, ahlan wa sahlan bik, ahlan bika. Kalau katakan kepada orang kafir, la marhaban wala sahla, la marhaban bika wala sahla, tak ada selamat datang, tak ada selamat datang. Masuk terus kena himpit. Wal iyad billah. Jadi kalau orang mukmin masuk dihimpit tu, mana dah kapan lagi pada bumi. Sono bumi ni rindu kat dia. Sono syok. Dulu masa kau hidup, kau orang yang aku sayang, berjalan atas aku dia. Kau orang selalu buat ketaatan pada aku dia. Dia rindu sampai tahap rindu, masuk peluk. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala lebih tahu bila menyebut tentang urusan orang-orang yang tidak merasa yakin tentang jaminan Allah dari sudut rezeki terhadap dia. Kata Imam Hasan Basri rahimahullah, Allah melaknat, innallaha ta'ala, ataupun la'anallah, Allah melaknat seseorang yang tidak merasa jaminan Allah terhadap rezekinya. Sampai tahapnya tu Hasan Basri rahimahullah menyebut laknat, wal iyad billah. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam kelompok ni. Wallahu alam. Jadilah ya. Yang banyak-banyak pun ada soalan nak tanya.
Perut pun tak berapa rasa sihat lagi. Saya berhenti awal sikit. Awal tak awal ni lama kan ni. Ada soalan nak tanya kau ada. Kau tak ada lebih afdal. Tak ada jadilah ya. Yang baik daripada Allah. Tak baik sedap saya. Sallallahu alaihi wasallam Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.